sama dengan 1 per cos 2y. Okey, betul. Digunakan identity trigonometry. Okey, kat sini Syafiq, baru je saya sebut tadi. Sudut dia 2y, awak tulis ni E. Tolong betulkan? So kalau sudut dia 2y, kat sini y lah. Jadi y semua ni lah. Okey, so cos kuasa 2y. So cos y darab cos y. So cos bagi sudut y ialah sukuan kedua. Ini yang saya selalu bagi tahu. Sukuan kedua cos positif ke negatif Aiman Syafiq? Okey, cos add sugar to coffee. Sukuan kedua hanya sin sahaja yang positif. So kat sini walaupun nisbah trigo awak betul tetapi awak punya simbol tak betul. So sini negatif. Walaupun bila awak darab ni awak akan dapat positif juga kan. Tapi awak ingat jalan kerja MAT kita tengok pada atas. Jawapan last kali kita akan tengok. Kita akan tengok jawapan dia betul, so semua sekali betul. No. Jawapan tidak menghalalkan cara. So kat sini kena letak negatif, sini letak negatif. Okay, bila darab memang akan dapat positif. So jawapan akhir dia 169. 169 per berapa ni tak nampak. Okay, so betulkan Aiman Syafiq. Okay, kat situ kita dah boleh tahu dah silap. Okay, Fazrin. Fazrin gunakan cos 2y dia jadi cos kuasa 2y tolak sin kuasa 2y. Tak ada masalah lah, boleh je nak guna. So dia masuk dalam cos y dengan sin y. Tapi kat sini pun Fazrin lupa. Cos y di sukuan yang kedua adalah negatif. So kat sini sepatutnya awak letak negatif. Sin sukuan kedua memang positif. So Fazrin take note negatif. Okay, bawah memang jawapan betul sebab dia kuasa 2 kan, dia kena jawapan positif. So Fazrin betulkan. Okay, Izzat buat negatif kat sini, betul lah. Okay, Izzat dengar cakap saya pagi ni, Izzat kata cos ialah sukuan kedua negatif. Bawah ni tak nampak lah pula awak punya jawapan ni, tapi dari segi ni okay. So jawapan Izzat ni betul, ada perkara rumus kat jawapan akhir, so semua ni betul. So Izzat ni layak dapat markah penuh. Okay. Mikal. Oh Mikal goreng telur untuk adik Tak ada ni jawapan Mikal. Ke Syazwani tolong wakilkan untuk Mikal. Oh Mikal ada dalam kat sini tapi dia tak respon. Mikal. Okay, Mikal tak nak jawab soalan saya, tak apalah. Okay, next kita proses soalan seterusnya. Soalan part C. Okay, soalan part B tadi siapa jawapan tadi? Izzat tadi jawapan dia dah betul lah Okay, next. Soalan part C. Okay, ini rumus sudut separuh. So kita kena modify sikit lah formula kita. Sin x per 2. So sin ni simple sikit lah. Kalau cos ni saya debor juga sebabnya dia ada 3 rumus. Salah guna jawapan jadi panjang tu tak dapat jawapan langsung. So kena bijak memilih formula mana nak guna. Okay, kat sini sin saja. So saya dah lega lah. Cuma saya kena modify. Saya nak sudut separuh. So kita akan buat macam mana? Sin x per 2. Okay, kalau katakan saya guna sin 2a ni, saya bahagikan separuh. Macam ni. Okay, betul? Okay, apa akan jadi dekat rumus ni? Dia akan jadi sin A, 2A bahagi 2, dia akan jadi sin A sama dengan 2 sin A per 2 cos A per 2. Okay. Clear Kalau kita modify sudut dia, kita nak sudut separuh, kita bahagi macam ni. Tapi apa masalah yang saya dapat bila saya buat macam ni? Siapa boleh bagi tahu saya apakah masalah bila saya bahagi dengan sudut, gunakan formula sudut berganda sin? Apa masalah yang saya hadapi kat sini? Kekangan dia. Saya tidak boleh proceed. Siapa boleh bagi tahu saya? Saya dah bahagi sudut ni betul dah. Tapi ada satu halangan saya, kekangan saya yang saya tak boleh proceed untuk formula ni. Siapa boleh bagi tahu saya? Okay, siapa boleh bagi tahu kalau betul package dia makan tengah hari di rumah dapur mak anda
Okay, siapa boleh bagi tahu saya apakah halangan yang saya tak menyebabkan saya tak boleh proceed cara ni? Ada siapa-siapa boleh bagi tahu? Fazrin ke, Aiman Syafiq ke yang selalu suka respon kat ruangan komen? Okay, siapa? Cepat. Cakap ruangan komen tu. Tekan tak? Tak ada orang nampak apa halangan. Kalau saya proceed pun saya tak boleh buat apa-apa. Tak ada orang nampak apa-apa pun. Tak ada nampak cahaya di hujung jalan. Tak ada. Okay, Faiz kata sudut dia tak sama. Sofia kata dia tak ada idea, tak nampak cikgu. Faiz kata sudut dia tak sama. Okay, sudut itulah kesalahan satu. Okay, saya tukar Saya tukar ni jadi X. Okay, Faiz kata sudut tak sama. Saya tukar jadi X. Okay, Faiz. Apakah halangan saya kat sini? Saya dah tukar dah X dia. Apa halangan dia? Sofia kata dia tak nampak cikgu. Tak ada. Tak ada kuasa dua ke? Tak ada kuasa dua ke? Tak ada kuasa dua. Saya guna sudut berganda untuk sin. Saya gunakan formula tak tahu nilai X. Memang kita tak tahu nilai X, sebab tu kita kena cari. Kita tak tahu nilai X tu sudut X tu lah. Dia tak bagi sudut, dia bagi nisbah. Nisbah sin X lah 45. Nak modify apa lagi? Sofia daripada kes ni. Sin X sama dengan 2 sin X per 2 cos X per 2. Sin X tu kena bahagi dengan 2 lagi ke cikgu? Kita dah ada dah sin X per 2. Okay, tengok ni. Ni kita dah ada. Kita boleh modify persamaan ni. Kita jadikan sin X per 2 ni perkara rumus. Okay, nanti saya modify ke sana. Ini saya bawa ke sana, tak ada masalah. Apa lagi satu halangan yang menyebabkan saya tak boleh proceed? Kita dah dapat dah yang soalan nak sin X per 2 tu sebab saya bagi sudut tu dengan 2, dia akan jadi sin X. Lepas tu dia akan jadi 2 sin X per 2 cos X per 2. Ya, ada apa nampak? Yang saya tak boleh buat apa-apa. Yes, Nurin Syaira baru terbit daripada ni kat komen. Kita tidak tahu nilai cos X per 2. Kita tak boleh simplify, okay, kita nak per 2, kita bahagi je macam tu. Ini pun kita bahagi 2, tak boleh. Tak boleh, kalau macam tu baik tak payah buat guna rumus sudut berganda, boleh dapat macam tu je. Tak payah nak cari sin X per 2 panjang-panjang macam ni. So, sudut berganda untuk sin 2A tidak boleh pakai sebab kita tak tahu benda ni. Sin X per 2 adalah yang kita nak cari. Sin X kita ada. Ni sin X. Okay, tapi kita tak ada cos X per 2. Ni sebah terigu bagi. Kita tak boleh simply, okay, sudut tu kita bahagi 2. So, dia punya nisbah kita bagi 2. Tak boleh. Sudutnya berbeza. Bila 90 darjah dengan 45 ataupun 120 dengan 60. Sudut berganda kan, 120 dengan 60. 60 kat sukuan 1, 120 kat sukuan kedua. So, lain sukuan tau. So, tak boleh macam tu. So, sin 2A ni kita tak membantu awak jawapan ni. Okay, kenapa saya tak guna je formula yang dekat buku teks yang saya tunjuk tadi? Sebab dalam exam tak ada. So, kita kena fikir, think. Macam mana kita nak modifikan persamaan rumus trigo yang ada dalam formula sahaja, yang ada dalam sheet tu. So, sin 2A tak boleh, tak membantu. Okay, boleh? Faham? Okay, so hanya cara dia gunakan cos. Okay, macam mana kita nak guna cos? Kita nak per 2. Okay, awak nak guna sin ke nak guna? Okay, awak kena guna cos 2A sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2A yang ini. Kita akan modify daripada yang ini. Macam mana kita nak modify? Okay, saya boleh je terus. Okay, kita gunakan formula dekat buku teks muka surat berapa ni. Tapi dalam exam tak ada benda tu. Awak kena fikir. Okay, so kita bahagikan sudut dia dengan 2. Okay, yang ini kita tukar X lah sebab dalam soalan X. So apa dia jadi? Dia akan jadi cos X sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2 X per 2. Cos X ada dalam soalan. Ni, mana dekat sin X ni? Awak dah buat kan dia punya sukuan tu, cos tu ambil sebelah bagi cos sebelah bagi hypo. Yang ini ada dalam awak punya sukuan tu. Yang ini yang awak nak cari. Tapi dia ada kuasa 2. So kita hanya tukar macam tu je lah. Okay, tukar bukan rumus. So 2 sin kuasa 2 X per 2 sama dengan 1 tolak cos X. So dia akan jadi sin kuasa 2 X per 2 sama dengan 1 tolak cos X per 2.
So kita nak sin saja. So dia akan jadi sin sama punca kuasa positif negatif 1 tolak cos X per 2. Okay, clear tak? Kalau clear tolong raise hand. Okay, ada yang raise hand. So saya nak awak fikir, jangan terima bulat-bulat. Kenapa tak boleh macam ni? Kenapa cikgu tak guna? Oh ini tak boleh, ini tak boleh. Benda tu kena critical thinking. Dalam MAT orang belajar critical thinking. Sebab tu kalau orang yang belajar MAT, yang menguasai MAT, bila dalam penyelesaian masalah dalam hidup dia pun dia boleh fikir macam mana jadi macam ni. Benda tu membantu sebab awak asah benda tu fikir, cara berfikir. Dia akan efek pada cara berfikir dalam hidup awak sendiri. Okay, so kat sini kita masukkan je lah. Okay, cos X tu berapa cos X? Tadi cos X berapa cos? Cos X ialah sukuan pertama 3/5. Cos X tadi 3/5. Okay, kalau kita kira yang dalam set tu, kita akan dapat 1 tolak 3/5 ialah 2/5, 2/5 bahagi 2. Dapat 1/5. Okay, pecahkan setnya, set 1 ialah 1 per set 5. Okay, so kat positif negatif ni tadi saya beritahu awak, kita akan terima satu jawapan saja bergantung kepada kuadran. So kalau awak tengok X per 2 ni, kuadran mana dia? Kuadran X tu kuadran pertama kan? Bila suatu sudut tu dibahagi juga dengan 2, dia akan end up kuadran pertama juga. Faham tak? Okay, contoh sin X tadi sukuan pertama. So maksimum dia 90 darjah, betul? 0 hingga 90, sukuan pertama. So andai kata sukuan pertama tu X tu ialah 60 darjah. Okay, saya bagi sendiri nilai dia. Andaikan X tu 60 darjah. So kalau saya bahagi separuh sudut tu 60 bagi 2 ialah 30, dia akan end up dengan kuadran pertama juga. Betul tak? Faham tak? Boleh raise hand tak yang saya maksudkan ni? Okay, raise hand. Bila sudut tu berada di sukuan pertama, kalau kita bahagi juga sudut dia, andaikan satu sudut tu kita bagi nilai, dia akan end up dekat sukuan pertama juga. Bila sukuan pertama memang positif lah jawapan dia. Okay, sin tu memang positif. So jawapan dia akan jadi 1/5. 1/5. Okay, nak cantik jawapan ni, macam biasalah darab dengan conjugate tu kan. Set 5. Sebab penyebut biasanya tak ada, jawapan dia tak ada conjugate, tak ada dalam bentuk cert, tak ada bentuk negatif. So awak akan dapat set 5/5. Okay, boleh. Ada soalan nak tanya tak regarding this question yang awak tak faham kenapa? Sebab nanti next D ni saya nak tengok jalan kerja awak. Ada apa-apa nak tanya? Kalau ada soalan nak tanya, cikgu macam mana cikgu dapat ni, awak klik kat ruangan komen lah sebab saya tahu awak mesti tak nak buka mic kan. Ada soalan? Sebab lepas ni awak yang kena try sendiri. Okay, kenapa saya tak guna sin 2x? Kenapa cikgu tak guna formula yang cikgu tunjuk dalam buku teks tu? Sebab tak ada dalam formula sheet nanti. So kita kena think, kena fikir, modify sendiri soalan. Okay, tak ada So saya minta awak tengok kat soalan D. Soalan D ialah tangent y per 2. Okay, tangent y per 2. Saya bagi masa awak 5 minit ataupun 3 minit lah. Kan? 3 minit untuk awak buat dulu. Kemudian saya akan pick nama. Okay, dia gunakan sin X yang sin Y yang sama, sudut X dan sudut Y yang sama. So daripada situ awak tolong tuliskan apakah nilai bagi tangent Y per 2. Okay, seminit lagi untuk awak buat.
Sebelum saya pick nama, okay, 30 saat. Okay, so saya pick nama awak lah sambil-sambil awak buat kerja tu kan. Sambil nak selesaikan jawapan tu saya pick nama lah. Okay, ni random name picker. Bila saya tekan play ni dia akan pick mana-mana nama lah yang saya dah buat. Okay, yang pertama ialah Amelia Najwa. Okay, rasanya Amelia ni ada kan dalam ni. Okay, next. Haziq Aiman. Okay, ni Haziq Aiman pun responsif pada komen dekat Meet. Haziq Aiman. Okay, next. Saya pilih 4 orang Izzat lagi tak nak lah. Orang lain pula lah. Farah Natasha. Okay, saya tak ingat lah Farah Natasha ni kakak ke adik. Okay, next one. Last one. Karunisa Nadira. Okay, Karunisa Nadira dia tak. Kadang-kadang Karunisa ni dia tak join Meet. Karunisa. Karunisa tak ada. Okay, saya pilih orang lain Nuri Naziha. Okay, so ada 4 orang. Amelia, Haziq Aiman, Farah Natasha dengan Nuri Naziha. Okay, soalan 4D ni macam biasa, awak tangkap gambar, kemudian awak tekan link yang Faiz share tadi, masukkan gambar dalam tu. Siapa? Amelia, Haziq, Farah Natasha dengan Nuri Naziha. 4 orang ni. Yang lain boleh continue kalau tak siap. Kejap lagi kita tengok jawapan kawan awak ni, awak tengok. Adakah jawapan awak tu sama macam diorang, ada kesilapan, cara penulisan, awak boleh betulkan teruslah. Okay, Haziq Aiman dah masuk. Haziq Aiman baru masuk tapi tak upload lagi. Okay, tu Amelia Najwa, Haziq Aiman dah masuk, Farah Natasha dengan Nuri Naziha. Tekan kat ruangan komen yang Faiz bagi tadi tu ada link slide tadi. Okay, Haziq Aiman dah masukkan, saya tunggu yang lain, yang 3 orang lagi ni, Amelia, Farah Natasha dengan Nuri. Okay, Nuri, Amelia dengan Farah Natasha. Farah Natasha dah masuk. Tunggu Farah Natasha upload jawapan. Amelia dengan Nuri.
Natasha tak upload gambar lagi. Internet ke? Okey, dah keluar dah. Nuri dengan Emilia tak ada lagi ni. Okay, tak apa, saya tengok Haziq Aiman punya kerja dulu. Okay, Haziq Aiman, Haziq Aiman, saya nak buat teguran sikit macam mana awak lukiskan sudut ni. Saya nak minta awak lukiskan nisbah trigo ni dua sukuan yang berbeza, jangan gabungkan. Okay, so buat dua sukuan, tak nak gabung macam ni. Okay, tangent y per 2, kita gunakan sin y per 1 tambah cos y. Ini terus guna formula lah kan, formula yang dalam muka surat tu kan. Tapi dalam Excel tak ada formula ni tau, modify lah. Modify daripada tangent asal tu bahagi dengan 2 semua tu. Okay, ni dia skip benda tu. Okay, masukkanlah sin y berapa bahagi dengan 1 tambah cos y. Okay, dalam kes ni cos y ialah negatif. Kenapa? Y berada di sukuan yang kedua. So sukuan yang kedua cos dia negatif, sebab tu dia jadi tolak kat sini, 1 tolak. Okay, so selesaikan 1 tolak 12 per 13 dapat 1 per 13. Negatif 1 per 13 bahagi, tukar jadi darab. Okay, so akan dapat set 5. Set 5. Okay, so kat sini nak tegur sikit kat Haziq Aiman. Kan tadi saya beritahu, biasakan kalau awak ambil punca kuasa 2, mesti ada positif dan negatif di hadapan. So bila jawapan akhir, you decide sendiri sama ada you nak terima dua-dua jawapan, positif dan negatif, ataupun terima satu jawapan saja atas pertimbangan yang sewajarnya. Okay, dekat sini tak ada positif negatif. Okay, sepatutnya bila ada positif negatif tu, next jawapan akhir tu, ni tak ada perkara rumus kat sini. So awak tengok, awak terima jawapan mana. Kenapa awak terima jawapan tu, mesti ada reason behind that lah. Okay, kat sini betul kan Haziq Aiman? Kita tengok jawapan Farah Natasha dulu. Okay, Farah Natasha pun guna, Farah Natasha formula tak betul, guna formula buku teks tapi salin tak betul. Mana punca kuasa? Tak ada punca kuasa kat sini. Salah lah. Salah dah. Yang nampak tadi betul Haziq Aiman, cuma ada sikit-sikit lah. Ni Nuri dengan Emilia tak ada hilang. Nuri dengan Emilia, tolong respon kat ruangan komen, awak tak boleh masuk ke? Ataupun internet tak laju ke? Kalau awak tak respon, maksudnya awak tengah goreng telur. Tengah masak untuk adik. Okay, Haziq Aiman cakap baik cikgu, okay. Ni siapa ni, Nuri dengan Emilia ni, tak ada ke? Tak adalah ke orangnya. Dia on je tapi tak ada dekat situ agaknya. Okay, so betul kan kat mana tadi saya nak ni sikit, betulkan sikit yang Haziq Aiman. Nuri dah masuk. Nak tunggu jawapan Nuri Sat. Lagi masa sikit sikit je lagi nak habis dah ni. Kita tengok jawapan Nuri je. Kau jawapan Nuri lagi apa? Padat, lagi clear, lagi bagus ke? Lagi betul ke? Haziq Aiman punya betul dah, cuma ada sikit cara-cara penulisan yang awak kena baiki. Okay, saya tunggu Nuri jap. Internet dia baru nak upload kot. Okay, so ini jawapan Nuri, ada plus minus, saya dah tegur tadi plus minus kat sini. Lepas tu, hilang dah. Hilang lah jawapan Nuri tadi. Plus minus tadi dah betul, tapi follow yang lain pun plus minus. Jawapan akhir nanti baru awak pilih. Apalah, nampak dah jawapan Nuri tadi. Mana sini kan. Dekat sini tadi, okay. Kalau dekat periksa awak tak boleh
Tak ada formula yang sin y 1 tambah cos y tu. Jadi awak kena modify daripada tan 2a tadi. Tan 2a sama dengan apa apa benda formula dia? Sekejap saya check buku teks. Tak ingat. 2 tan a per 1 tolak tan kuasa 2. Okay, 1 tolak tan kuasa 2a ni kan kita guna identiti asas. Identiti asas yang tangent tu. Dia akan jadi set kat sini. Set. Okay, dia akan jadi set kat sini. 2 tan A, 2 sin A cos A. Sekejap lagi kita bahagi sudut. 1 tolak tan. 1 tolak ni 1 tambah tan. 1 tambah tan. Tan cos 1 tolak set cos 2A. Tolak 1. Ini guna identiti asas dekat muka surat 212. So dia akan jadi 1 tolak sek kuasa 2A, tolak-tolak jadi tambah 1. Jadi 2 sek A. Ini samakan penyebut je 2 sin A cos A 2 per 1 itu cos A dia akan cancel tinggal 1, so dia akan jadi 2 sin A per 2 cos A tolak 1 per cos A. Okey, lepas tu okey, dah blank dah. Okay, nanti awak check balik lah macam mana boleh dapat yang tu. Awak try modify ni. Saya nak kira dekat ujung-ujung ni tak nampak jalan sangat. So modify kat sini. Okay, so saya gunakan juga formula yang dia bagi dalam buku teks tu. Nanti tolong kirakan lah macam mana sebab benda tu penting juga untuk awak. Dalam exam nanti nak modify sebab kita tak ingat pun lain lah awak hafal semua benda kan. Okay, so tadi dah masukkan sin A, sin X dengan sin Y. Ini Y kan, so kita letak Y kat sini. Kat sini Y. Okay, so awak akan dapat bla 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 awak kira sama dengan positif, negatif, set 5. So awak kena fikirlah macam mana awak nak terima dua-dua jawapan ataupun awak nak terima satu jawapan saja. So dalam kes ni kita fikir Y. Y berada di sukuan yang kedua. So maksimum dia adalah 180 darjah. Okay, Y maksimum kita bagikan nilai lah. Andaikan Y tu ialah 180 darjah. Paling maksimum dia boleh pergi 180 je. Sebab apa? Dia sukuan kedua. Kalau kita bahagikan 2, 180 bagi 2 dia akan dapat 90, betul? So 90 berada di sukuan yang pertama. Okay, kalau less than 180, contohnya sukuan 100, Y tu kita bagi nak 100. So 100 bagi 2 akan dapat sudut 50. So 50 memang akan end up kat sukuan pertama. So tangent Y per 2 ni, kalau Y ni kalau kita bahagi 2, dia akan dapat sukuan pertama. So bila sukuan pertama, semua di sukuan pertama akan jadi positif lah. So kita akan terima jawapan tangent Y per 2 sama dengan set 5 since sudut Y per 2 is at quadrant pertama.